Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah 4 Jamadil Akhir 7 Januari bersama saya Nazira Syarian. Berikut berita utama malam ini. Akibat banjir, Pahang rugi hampir 500 juta ringgit. Juga kediaman musnah, masjid jadi tempat berteduh. Nilai kerugian keseluruhan akibat banjir buruk yang melanda di beberapa daerah di Pahang minggu lalu dianggarkan mencecah 500 juta ringgit. Esko Perumahan dan Kerajaan Tempatan Pahang, Dato' Abdul Rahim Muda berkata, anggaran nilai kerugian itu meliputi harta benda dan kemudahan awam, terutama di kawasan Karak, Bentong dan Mentakap Temerloh. Ini yang kita nampak, yang tidak nampak lagi, mungkin lebih lagi pada itu. Pada anggaran kasar saya hampir 100 ribu lah, 100 juta di Kuantan saja. Harta kerajaan negeri suruh faham kerugian sebab harta kerajaan negeri. Itu saya ingat dari segi infra belum masuk lagi. Yang di bawah JKR, di bawah boundary sebagai PBT itu belum masuk lagi. Hampir saya rasa kecampur infra hampir 500 juta. Anggaran sajalah ya. Anggaran 500 juta kerosakan. Yang perlu dibaikilah lepas pada ni. Bagaimanapun, ujar Abdul Rahim, analisis kerosakan lengkap masih belum diperoleh agensi berkaitan seperti Jabatan Kerja Raya JKR dan pihak berkuasa tempatan PBT berhubung kerosakan awam yang dialami. Bagi daerah Kuantan, seramai 7,491 ketua isi rumah berdepan kemusnahan 100% harta benda susulan kawasan perumahan dinaiki air mencecah paras bumbung dengan anggaran kerugian melebihi 100 juta ringgit. Abdul Rahim ditemui media selepas meninjau proses pembersihan kawasan perumahan Taman Makmur Mahkota Jaya Kuantan. Kerajaan negeri kini sedang mencari jalan untuk memberikan bantuan sewajarnya kepada semua penduduk yang terjejas banjir selain pemberian wang ihsan RM500 kepada setiap keluarga. Dalam pada itu, pelbagai cara digunakan untuk mengubat luka mangsa banjir yang terjejas teruk di Pahang. Mangsa disajikan dengan minuman bubble tea. Minuman ini diagihkan pelajar dan pensyarah Kolej Komuniti Raub kepada penduduk yang terkesan banjir teruk di Pahang. Penyerahan bantuan pasca banjir anjuran Kementerian Pengajian Tinggi ini turut disertai beberapa institusi pengajian tinggi lain seperti Universiti Utara Malaysia. Jadi harapan saya agar program sukarelawan sebegini dapat diteruskan lagi bagi kita untuk memelihara dan juga menyantuni sesama kita. Pengalaman saya setakat 2 kali ini, Alhamdulillah, yang kali kedua ni adalah yang paling terbaik sebab banyak pengalaman saya dapat dan saya ingin mengucapkan terima kasih kepada BRIS, Kolej Komuniti Raub atas sumbangan air tilan. Infak banjir ini diagihkan ke kawasan Mentakap. Pasca banjir turut memperlihatkan banyak kediaman terjejas teruk dan mangsa terpaksa ditempatkan di pusat pemindahan sementara PPS. Namun ada juga menjadikan masjid dan surau sebagai tempat pelindungan. Tempat beribadah itu bukan sahaja dijadikan tempat berteduh, malah turut dijadikan sebagai transit untuk pengumpulan dan pengagihan barang bantuan mangsa bencana. Wartawan Baizura Syafi'i ada laporannya. Tinjauan saya di Masjid Karya Kampung Jawa Batu 18 Hulu Langat mendapati masjid di kawasan itu kini dijadikan tempat penempatan barangan bantuan untuk penduduk yang terjejas. Kawasan masjid yang sudah siap dibersihkan itu dipenuhi pelbagai sumbangan tidak hanya terhad bantuan dalam bentuk makanan dan keperluan asas. Malah orang ramai turut memberi sumbangan tilam, bantal, dapur, periuk nasi dan beberapa barangan yang lain. Masjid itu jadi tumpuan utama. Tambah pula keadaan dia di tepi jalan. Jadi kemudahan untuk orang lalu, bila tengok lalu ada, singgah. Kita jemaah pun ada sentiasa tak putus. Jadi sentiasa ada orang. Kalau di Dewan tu mungkin kehadiran orang untuk bertugas itu agak sukar sikit lah. Dibanding dekat masjid. Orang yang sentiasa ada di masjid. Ada setiap waktu ada orang. Jadi sebilang masa tu ada orang dan menguruskannya lah. Jadi tak ada masalah. Bagi saya memang cantik lah. Masjid ini kita jadikan sebagai tempat pengagihan bantuan pada mangsa-mangsa banjir. Dan terima kasih kepada jawatankuasa pihak masjid yang tidak mengenal tiasa menesing lengan untuk sama-sama memikul tanggungjawab.
Balas sehingga kini tidak putus-putus sumbangan dan bekalan bantuan diterima penduduk kampung. Apa semua, dan juga masjid ni kalau dijadikan ni apa bantuan-bantuan seperti banjir ni kan, memang elok sangatlah, memang saya setuju sangatlah sebab ramai semua penduduk ni datang ke masjid untuk minta bantuan. Kalau sebelum ni jarang-jarang kita tengok dia orang kan, tapi sekarang ni saya tengok alhamdulillah ni peningkatan jemaah pun tambah ramai sekarang ni. Maknanya ada kesedaran lah daripada kalangan jemaah masjid kita ni dengan adanya bantuan-bantuan ni semua. Jadi tujuan kita pun itulah, masjid ni bukan untuk sembahyang tapi untuk segala-galanya, untuk segala kebaikan. Tidak terkecuali Masjid Al-Mukarramah di Damansara yang turut dijadikan transit pengumpulan kesemua barangan bantuan sebelum diagihkan kepada kumpulan sasar yang telah dikenal pasti. Nazir Masjid Al-Mukarramah Profesor Dr. Muhammad Roslan Muhammad Noor berkata, pelbagai bentuk bantuan disalurkan pihaknya menerusi sumbangan orang ramai itu, antaranya makanan kering, pek kebersihan, kelengkapan solat dan barangan elektrik, selimut serta toto yang kita dapat salurkan kepada pihak-pihak yang memerlukan seperti itu. Kemudian ada juga macam misi-misi untuk membantu masyarakat yang susah, golongan asnaf apa semua. Kita juga buat macam bantuan golongan asnaf untuk membantu anak-anak mereka ke sekolah apa semua. Kita buat perkara tersebut, berikan bantuan pakaian sekolah, baju sekolah, kasut sekolah untuk kita pastikan mereka dapat dibantu. Begitu juga baru-baru ini kita baru selesai program berkhatan untuk anak-anak asnaf, kita berikan secara percuma di sini. Jadi saya melihat bahawa masjid ini berfungsi bukan sahaja tempat ibadat itu tadi, tapi juga sebagai pusat kegiatan sosial masyarakat untuk memastikan masyarakat kita benar-benar terasa bahawa fungsi masjid itu dimainkan oleh masyarakat sekitar dan sokongan mereka boleh dapati daripada pihak masjid. Mereka tak perlu pergi ke mana. Kalau mereka dalam keadaan susah dan sebagainya, datanglah ke masjid, insya-Allah sedikit sebanyak kita akan bantulah. Mengulas lanjut, pihak masjid juga bertindak turun padang bagi menyelami perasaan mangsa banjir di beberapa kawasan terjejas teruk, antaranya di Taman Seri Muda dan beberapa perkampungan di Hulu Langat. Selain turut menyantuni mangsa banjir di Kuala Selangor, Pahang dan Karak. Dr. Roslan berkata, misi banjir yang telah digerakkan sejak 18 Disember lalu itu akan meneruskan bantuan ke Mentakap dan Temerloh dalam masa terdekat ini. Malah katanya, pihak masjid juga sentiasa terbuka menerima sesiapa sahaja yang mahu bersama-sama membantu, termasuk mereka yang bukan beragama Islam. Dalam pada itu, selain banjir, kesempatan bercuti dari turun ke laut setiap kali tiba monsun timur laut dimanfaatkan sepenuhnya komuniti nelayan untuk membaiki kelengkapan menangkap ikan seperti pukat dan bot tradisi atau perahu kolek yang rosak selepas hampir setahun digunakan. Aktiviti itu dilakukan lebih 30 nelayan pesisir pantai di Pulau Gajah, Pantai Sabak, Kota Baru sebaik perahu kolek masing-masing dinaikkan ke darat sejak November lepas berikutan kedatangan musim tengkujuh. Perahu kolek ini dinaikkan ke darat bagi mengelakkan air hujan memenuhi ruang dalam perahu, dan jika dibiarkan di sungai, nelayan perlu mengeluarkan air bertakung itu setiap masa. Bagi Zulkarnain Hashim, 58 tahun, walaupun 3 bulan tiada pendapatan daripada menangkap ikan, namun dia memanfaatkan kemahirannya membaiki enjin perahu kolek yang menjadi kepakarannya sejak dari usia muda lagi. Selain enjin, dia juga sering diminta oleh nelayan lain untuk membaiki kerosakan kayu penyokong tajuk dan papan di bahagian dalam kolek. Naik darat dalam bulan 12 tu dia bikin buk. Sudah bikin mari tu, sudah siap tu dia bergala. Sudah gala dia cak. Dia kalah lah. Bulan 2 tu dia banyak ke buk tu turun. Dalam bulan 2. Bagi Zakaria Abdullah pula, untuk kali ini perahu koleknya tidak mengalami sebarang kerosakan besar. Sebaliknya, hanya perlu menampal beberapa bahagian badan perahu yang bocor. Kerosakan sebegitu sering berlaku memandangkan perahu kerap dipukul ombak dan jarak yang ditempuh setiap kali turun ke laut melebihi 50 batu nautika. Kesempatan ini juga digunakan oleh Zakaria untuk membaiki pukat dan memastikan ia berada dalam keadaan yang baik apabila tiba musim menangkap ikan pada awal Februari.
Menjadi kebiasaan, perahu kolek ini juga akan dicat dengan corak yang menarik atau dipanggil sobek kolek yang biasanya dilakukan pada akhir Januari oleh tukang sobek mahir dari negara jiran. Bocor. Macam buka cari ke apa. Gitu. Anjing ada beki. Anjing beki juga. Berapa habis kalau kau ya promosi-promosi gini? Ya, tak betul lah. Kita ni agak anggaran. Ada 1,000 lebih ada. Walaupun tidak dapat turun ke laut dalam tempoh yang lama, nelayan masih mampu menjalani kelangsungan hidup kerana ada sebahagiannya membuat pekerjaan lain yang bersifat sementara seperti tukang rumah selain memperoleh allowance sara hidup nelayan ESHN sebanyak RM300 sebulan daripada kerajaan. Suami isteri tabah 4 daripada 5 anak diduga penyakit. Berat dugaan yang perlu ditanggung pasangan suami isteri Jamadi Solmi dan Zeti Nur Azida Ismail. 4 dari 5 anak pasangan ini menghidap pelbagai penyakit menyebabkan kedua-dua mereka perlu berkorban masa, tenaga dan wang ringgit demi anak-anak tercinta. Anak sulung pasangan ini, Muhammad Badri Syafi, 13 tahun, mengidap penyakit lembam serta disleksia yang menyebabkannya cepat lupa dan menghadapi masalah pembelajaran. Anak ketiga mereka, Nurul Sufi Imani, 6 tahun, menghidap hydrocephalus iaitu kepala membesar. Anak keempat, Muhammad Syami Faruqi, 5 tahun, menghidap asma kronik. Manakala anak bungsu, Muhammad Syahmi Anaki, 2 tahun, mempunyai masalah mata. Menurut Zeti Nurazida, 35 tahun, kesemua anaknya dilahirkan pramatang dan hanya anak keduanya, Nurul Syifa Iwani, 8 tahun, membesar dengan sihat. Zeti Nurazida yang menumpang di rumah pusaka milik neneknya di kampung Setiajaya, Kamunting berkata, kesihatan Nurul Sufi Imani yang sudah 6 kali menjalani pembedahan di kepala paling merunsingkannya. Jelasnya, anak kecil itu hilang sebelah tempurung kepala dan pernah diserang strok sehingga menyebabkan dia kini tidak mampu berjalan normal. Yelah, ibu mana tak sedih sebab kita lahirkan dia sempurna, tiba-tiba dia jadi macam tu kan. Lepas tu kita bawa balik dia, kita ikhtiar. Abah dia buat tongkat, pakai ni apa semua kan. Kita latih dia, urut dia, lepas tu goreng pasir dengan garam, demas di sini dia. Alhamdulillah lah Allah izinkan dia walaupun dia berjalan tak sesempurna budak-budak lain, tapi Alhamdulillah dia boleh urus diri dia kan. Menurut Zeti Nurazida, atas nasihat doktor, tempurung kepala Nurul Sufi Imani perlu diganti dan dipasang dengan tempurung kepala silikon, namun kosnya mencecah RM40,000. Dengan pendapatan suaminya yang hanya mencari rezeki dengan mengambil upah membuat rumah, mereka tidak mampu untuk menampung kos rawatan tersebut. Sementara itu, tunggak keluarga Tebabit Jamadi, 41 tahun berkata, kos untuk susu dan lampin pakai buang untuk 3 anak kecilnya setiap bulan mencecah RM1,000, memaksanya mencari ikhtiar lain untuk menambah pendapatan. Kalau kata dari segi nak buat rumah tu memang tak ada kerja tu, saya terpaksa lah kutip-kutip saya kampung sebagai kangkung macam ni apa, selom, pucuk paku, akar-akar kayu yang boleh buat lah. Itulah kerja saya yang selalu buat. Prianti dengan nasib ditanggung keluarga ini, My Fun Action Cawangan Perak tampil memberi sumbangan. Selain kotak makanan, pertubuhan bukan kerajaan NGO itu turut menghulurkan bantuan lampin pakai buang serta susu. Orang ramai yang ingin menghulurkan bantuan boleh menyalurkan sumbangan ke akaun Public Bank yang tertera atas nama Zeti Nurazida atau menghubunginya di talian 019 5247 646. Lain pula di Melaka, seorang ibu tunggal Fatimah Rahman 69 tahun gigih menjaga anak kurang upaya OKU Izlan Alimin sejak 36 tahun lalu. Sejak dilahirkan, Izlan 36 tahun tidak mampu bergerak akibat masalah tulang belakang, menyebabkan dia hanya terlantar di katil rumahnya dekat Tengkeram Melaka. Segala keperluan harian seperti makan, minum, mandi dan membuang air diuruskan oleh Fatimah. Izlan hanya mampu menggunakan bahasa isyarat yang hanya difahami oleh Fatimah ketika meminta sesuatu
kerana tidak mampu berkata-kata. Namun Fatimah bernasib baik apabila anak bongsunya Izri 30 tahun sanggup berhenti kerja semata-mata untuk membantunya menjaga Izlan. 3 lagi anaknya lain turut berdepan masalah masing-masing seperti menghidap penyakit kronik lain selain diberhentikan kerja yang menyebabkan mereka tidak mampu membantu Izlan. Perkara itu membuat Fatimah bimbang dengan masa depan Izlan apabila tiada siapa yang mampu menjaganya apabila dia tiada nanti. Yang sulung sakit, nombor 2 pun, nombor 3 pun ada anak autism. Yang keempat Izlan, yang kelima dia pun dah kerja berhenti kerana nak jaga saya dengan abang dia. Nak angkat dia, nak usung dia kan, apa-apa dia tak pasal berkorban lah. Dah buka kebab tu saya jual, tapi tak laku. Dah tanam cendawan, tapi modal pula tak ada pula. Mula laku modal tak ada. Itulah, macam itulah dia jagalah terpaksa berkorban lah. Buat dah cuba try kat depan tu buat kan, jual-jual kebab tapi tak ada. Anak saya dah tak kerja dah. Yang sakit-sakit, yang sulung sakit. Sakit jantung. Buah pinggang dengan sulung. Nombor 2 pun dah diberhentikan kerja. Sekarang dia buat, tak tahulah apa dia buat. Selain itu, Fatimah turut bimbang dengan keadaan rumahnya yang berusia lebih 150 tahun yang semakin uzur. Meskipun rumah pusaka itu kelihatan agak menarik jika dilihat dari jarak jauh, namun katanya semakin banyak bahagian di kediaman itu mereput akibat dimamah anai-anai. Dengan hanya bekerja sebagai penjaga tempat letak kereta, Fatimah hanya mengharapkan bantuan Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM untuk menyara dirinya dan Izlan. Orang ramai yang ingin menyalurkan bantuan boleh hubungi Izri di talian 017 670 3219 atau salurkan ke akaun CIMB Izri Alimin yang tertera. Membantu kanak-kanak tercicir resesi persekolahan tanpa mengambil keuntungan walaupun 1 sen. Itu antara jihad Pertubuhan Kebajikan Uhwah Fillah. Selama 2 tahun pertubuhan itu mengajar ilmu fardu ain dan kelas mengaji Al-Quran kepada anak-anak kurang berkemampuan di sebuah taman perumahan di Bandar Country Homes, Rawang. Bermula dengan mengajar di kawasan hutan pokok pisang yang dibersihkan menjadi kelas, kini pelajarnya mencecah 60 orang seawal usia 4 tahun. Pengerusinya, Murniari Yusman berkata, kebanyakan yang menyertai program ini adalah anak-anak yang tidak berkemampuan untuk bersekolah serta anak-anak gelandangan. Mereka diajar mengaji Al-Quran, solat, mengira, menulis dan membaca selain menghafaz surah-surah pendek, berzikir dan membaca doa harian serta solat secara berjemaah. Mereka datang pada saya buta huruf. Menulis saya tahu, membaca tahu, apalagi Al-Quran. Tak mengenal apa-apa. Tapi sekarang ni semenjak saya buat ni, alhamdulillah nampak pokok pisang tapi dia punya hafasan tu bila saya ajar doa apa semua cepat daripada yang biasa saya ajar. Contohnya kalau saya ajar selawat je hari ini, besok dia boleh hafal. Menurut beliau, anak-anak ini bukan saja memanfaatkan masa lapang dengan aktiviti ilmiah, malah berpotensi menjadi hafiz dan hafizah jika digilap bakat mereka. Atas tujuan itu, pertubuhan ini turut memberi peluang kepada anak-anak kurang berkemampuan ini untuk menyertai program tahfiz di pusat tahfiz di bawah kelolaan mereka secara percuma. Harapan saya yang pertama bagi anak-anak yang tidak menentu lah, kadang-kadang diorang tak tentu arah, insyaAllah mudah-mudahan dengan didikan kita ini insyaAllah dia boleh dapat pendidikan di segi agama ataupun di segi pendidikan yang sebagainya lah, apa yang kita kehendaki. Saya belajar dekat Pokok Pisang, masih bisnes seronok. Sampailah sini tahfiz ni buka, belajar dekat sini. Alhamdulillah kat sini saya dah kat tahfiz ni saya hafiz. Orang ramai yang ingin memberi sumbangan boleh disalurkan menerusi akaun tertera atau hubungi 016 653 5632.
Isu Bukit Golan Barat berat sebelah. Hujung minggu lalu, nama Bukit Golan kembali hangat. Bukan sahaja kerana serangan Israel ke atas kawasan tersebut yang semakin menjadi-jadi, malah kepentingan pemimpin utama Palestin yang melawat Menteri Pertahanan Israel ketika Zionis terus mencabuli hak Palestin. Pertemuan Mahmud Abbas dengan Menteri Pertahanan Israel jarang berlaku. Perjumpaan pertama Ogos tahun lepas. Menurut geostrategis Dr. Azmi Hassan, pertemuan tersebut tidak menyentuh langsung tentang Bukit Golan. Ianya hanya menyentuh tentang bantuan yang Palestin mahukan daripada Israel, terutama sekali cukai yang dikutip oleh Israel. Itu saja untuk kepentingan apa dikatakan di tebing barat itu saja. Tidak termasuk kepentingan Gaza sekalipun ataupun Bukit Golan. Jadi tiada apa-apa kesan positif berkait dengan Bukit Golan dalam hal pertemuan di antara Mahmud Abbas dengan Benny Gantz. Israel secara unilateral telah merampas Bukit Golan pada 1981 namun tidak diiktiraf antarabangsa. Bukit Golan mempunyai lebih 30 penempatan haram yang didiami 20,000 pendatang Yahudi dan puak Druze dari Syria. Kawasan itu amat strategik kerana ia adalah sumber air utama, iaitu tadahan hujan yang mengalir ke Sungai Jordan selain menyediakan bekalan air 1/3 ke Israel. Menurut Dr. Azmi, laporan berat sebelah media barat terhadap aneksasi Bukit Golan dan Crimea Rusia perlu diperbetulkan. Kelihatan seperti Rusia sahaja melakukan penindasan besar dengan merampas hak Ukraine, tetapi mata mereka tertutup rapat apabila Israel mengambil hak Palestin. Kita lihat pertembungan betapa layanan yang tidak adil. Sudah nampak begitu jelas Israel menceroboh ataupun tidak menghormati resolusi Pertubuhan Bangsa Bersatu, tidak menghormati undang-undang antarabangsa. Mereka tetap menjajah Bukit Golan. Bukan saja menjajah, tapi mereka mengatakan itu milik mereka dan mereka dikatakan mempunyai hak untuk memperbesarkan, menambahkan penduduk di kawasan Bukit Golan. Jadi ini yang dikatakan perlu diperbetulkan kerana Israel menggunakan Bukit Golan kononnya untuk mempertahankan keselamatan mereka, memperkuatkan keselamatan mereka, terutama sekali daripada serangan Syria dan juga Iran umpamanya. Jadi ini yang naratif yang digunakan dan media barat mempermainkan isu ini. Katanya Israel sengaja menggunakan naratif keselamatan untuk menakluki Bukit Golan. Kononnya penaklukan mereka akan mengekang pengganas daripada berkuasa sedangkan ia menguntungkan mereka. Dan kalau kita perhatikan, di Bukit Golan itu ada 2-3 kumpulan pengganas yang menetap di situ, yang menjadikan pengkalan mereka di situ. Tapi kumpulan pengganas ini tidak pernah menyerang Israel. Dan sebab itu Israel membenarkan saja pengganas ini. Dan pengganas ini banyaknya dikatakan menentang kerajaan Syria Bashar. Jadi ini yang dikatakan naratif keselamatan digunakan hanya untuk menguntungkan Israel dan menggunakan Syria, Iran sebagai kambing hitam. Dan jangan lupa Hamas juga dianggapkan sebagai pengganas yang dikatakan tidak boleh dibiarkan Bukit Golan itu dikuasai oleh Syria. Jadi ini yang dikatakan naratif itu dapat mengabur dunia antarabangsa, bukan mengabur dunia antarabangsa, tapi dunia antarabangsa sengaja membuat tidak tahu, tutup mata sebelah kenapa perkara ini tidak harus dilakukan oleh Israel. Bukit Golan pada asalnya adalah milik Syria sebelum diserahkan kepada Palestin. Siapakah yang untung dengan pertambahan 2 kali ganda penempatan haram Israel di Bukit Golan? Nantikan laporannya esok. Dari Bukit Golan kita beralih pula ke angkasa lepas. Pentadbiran Aeronautik dan Angkasa Lepas Kebangsaan NASA ramal asteroid gegasi dengan saiz 2 kali ganda lebih besar dari bangunan Empire State di New York akan melintasi bumi dengan jarak 1.93 juta kilometer sejam pertengahan bulan ini. Asteroid 7482 1994 PC1 bagaimanapun tidak menimbulkan ancaman kepada bumi kerana ia akan berada 5 kali lebih jauh dari planet dan bulan.
Menurut Pusat Kajian Objek Berdekatan Bumi, CNEOS NASA, asteroid itu adalah objek yang berpotensi bahaya kerana melintasi orbit bumi semasa mengelilingi matahari. Batu angkasa itu mempunyai ukuran 999 meter dan selepas menghampiri bumi 18 Januari ini, kira-kira pukul 9.51 malam waktu tempatan, batu angkasa itu tidak akan berada dekat dengan bumi sehingga 21.05. Asteroid 1994 PC-1 yang mengorbit matahari setiap setahun setengah pertama kali ditemukan pada tahun 1994 oleh ahli astronomi R.H. McNaught. Bulan lalu, NASA memberi amaran mengenai asteroid 2016 TR-54 yang bergerak dengan kelajuan 56,327 km sejam sehari sebelum Christmas. Asteroid itu dilaporkan mempunyai saiz 10 kali ganda lebih besar daripada pokok Christmas Rockefeller di New York. Sebanyak 537,000 belian lot wakaf disasarkan U-Tijarah Sdn Bhd menerusi kempen Masjid for You bagi menjadikan sebuah masjid di salah satu wilayah termiskin di Meherpur, Bangladesh. Dutanya Sabran Jamil Abdul Razak berkata, keperluan masjid bagi penduduk Muslim di wilayah itu amat mendesak buat masa ini memandangkan keadaan ekonomi yang daif di sana. Mengikut keperluan, kita mendapati Meherpur ni merupakan satu kawasan yang agak pedalaman dan penduduknya rata-rata majoritinya memang petani dan berpendapatan rendah. Jadi kami rasa satu keperluan untuk kita memberi bantuan kepada mereka untuk menyediakan fasiliti ataupun kemudahan, paling kurang satu tempat yang sesuai untuk anak-anak Islam, menjadikan one-stop center, satu pusat hentian yang lengkap dengan pelbagai kemudahan untuk mereka. U-Tijarah juga, kami mengharapkan masjid ini bukan sekadar dijadikan tempat solat, bahkan mungkin menjadi pusat pengajian umum di mana anak-anak di Meherpur boleh mendapat pengajian, terutamanya mungkin dalam bidang akademik, kelas tambahan matematik, sains. Tambahnya, dengan pembinaan masjid berkapasiti 1,500 jemaah itu diharap menjadi one-stop center bagi kegunaan penduduk setempat seperti pengajian agama, kelas akademik dan sebagainya. Buat masa ini, kerja-kerja pembinaan masjid tersebut telah siap 60% dan dijangka dapat disiapkan sepenuhnya pada November tahun depan. Setakat ini, sebanyak 2,146 lot belian masih tersedia untuk penyertaan dengan setiap lot belian berharga RM250. Belian lot wakaf boleh dibayar melalui akaun Maybank U-Tijarah Sdn Bhd bernombor 5142 26544881 dengan menyertakan rujukan M4U. Untuk maklumat lanjut, layari laman web utijarah.com, laman rasmi media sosial U-Tijarah Sdn Bhd di Instagram dan Facebook atau hubungi 013 436 9937. Baik, dengan itu sekian berita Al-Hijrah. Kita hayati kata-kata keluarga Malaysia ini. Inisiatif dan usaha untuk mencungkil dan mengasah bakat dan kemahiran anak-anak keluarga Malaysia perlu dipertingkatkan supaya anak-anak muda kita bermotivasi untuk berjaya. Saya Nazira Syaringat. Assalamualaikum dan selamat malam.